kenangan kursi biru. Kursi biru tak ada dah. Ya Allah. Filter sumpah filter. Ada mix apa ke? Saya mix Kelantan dengan Kelantan, dengan Jawa sikit. Allah, lambat lagi Abi. Sharing apa-apa? Tak ada sharing apa-apa pun. Sharing pasal apa? Banyak baik tu yang time Ustaz bagi apa, tazkirah kan. Banyak lah. Tapi jadi tak pandai nak sampaikan kalau tak ada orang yang nak betulkan. Kalau Ustaz ada, jadi berani. Sebab ramai orang tengok ni. Pesan ringkas jadi pasal kata-kata orang ke? Pasal kata-kata orang. Kalau jauh kita sekapal. Pesan ringkas jadi stop lah. Kalau boleh elak lah. Sebab nak bercakap ni, aduh, macam mana? Nak bercakap pasal orang kan. Kadang-kadang Zaidi pun bercakap pasal orang. Tapi kalau boleh kita try avoid lah. Avoid. Sebab Nabi cakap, sekali kita buka aib orang, habis semua amalan kita daripada akhir balik sampai lagi kita hidup ni. So sangat-sangatlah tak berbala. Korang rasa berbala ke sekali? Contoh lah, korang buka ni contoh Zaidi buka aib Kak Fida. Jadi buka aib pasal Kak Fida. Cakap, oh Kak Fida ni pangai buruk ni apa. Buka aib ni benda yang tak pernah terjadi kat kita tau. Kalau benda tu jadi kat kita and kita sampaikan niat untuk mengelakkan orang tu kena benda yang sama macam kita kena, itu buka aib. Tapi kalau benda tu tak ada kena-mengena dengan kita, tapi kita buka aib. Contoh pasal isu sekarang pasal yang cerai-cerai berai ni kan. Kita tak tahu apa yang diorang buat, tapi kita duk sibuk bercakap pasal diorang. So kira buka aib lah tu. Padahal tak ada kena-mengena dengan kita pun. And Nabi cakap, sekali buka aib, habis semua amalan daripada akhir balik sampailah kita ni. So nanti kat mahsyar nanti kita akan minta buku amalan kita. Kalau belah kanan baik, belah kiri buruk lah. So nanti kita akan dapat buku amalan belah kiri. So start kat mahsyar tu, ni dalam hadis tau, jadi pendek kan. Dalam hadis beritahu nanti kita akan tanya dekat Allah, ya Allah, mana umrah aku, mana puasa aku, mana amalan jariah aku, mana sedekah aku. Disebabkan sekali aib je kita buka. So sangat-sangatlah tak berbaloi. Masalah zaman sekarang sendiri buka aib sendiri. Tu pun sebab tu lagi better diam daripada start bercakap. Sebab kadang-kadang kita tak sedar pun kita buka aib sendiri ke. Kita tak sedar pun buka aib sendiri, buka aib kawan, buka aib sesiapa. Ada ulama' bagi tahu, kalau kita terdengar ada orang bercakap pasal aib orang, elak kan. Bukan elak kan, memang kena elak. Sebab takut kita tiba-tiba menongkok tambah ke cerita-cerita tu. So kita akan terjoin sekali dalam buka aib tu. Yes, batu api ke apa ke. Ni je lah, fokus dekat apa yang patut lah. Tak payah sibuk pasal orang lah. Nak tanya betul ke lelaki Muslim tak suka pun cerita pasal masalah keluarga dia yang maksudnya yang belum kahwin. Tak suka pui cerita pasal masalah keluarga dia. Lebih kurang lah. Dia ada juga lain orang, lain perangai. Macam-macam perangai ada dekat manusia ni. Ada yang jenis tak bercerita, ada yang bercerita. Alhamdulillah, sorry. Jadi selalu join ceramah agama ke? Tak pun. Kadang-kadang keluar kat FYP tu, tengok lah. Lepas tu kalau rasa-rasa nak belajar daripada benda apa yang ceramah tu, save lah. Lepas tu tengok balik. Lepas tu kadang-kadang tanya Ustaz Zul, tanya Ustaz Zahari, macam tu je lah.
Tak nak buat meet and greet ke? Alamak, tak ada orang datang, Dil. Pernah nusrah ke pernah keluar? Saya keluar. Saya keluar start 2 tahun lepas. Alhamdulillah lah. Doakan saya istiqomah sampai bila-bila lah boleh keluar. So siapa yang lelaki dalam ni, kalau ada lelaki lah, ada lelaki ke, or ada husband, anak ke apa, suruhlah diorang keluar. Sebab keluar ni ibarat macam kita pergi umrah, macam kita pergi umrah lah. Boleh senang cerita, dia lebih kurang macam kita pergi umrah. Sebab pergi umrah kan dijemput, bukan kita yang pergi, dijemput. Sama juga macam keluar ni, keluar pun dijemput. Okay, kalau korang pergi buat umrah, korang pergi dekat Madinah, satu amalan kali dengan 1000. Tapi kalau korang pergi Mekah satu amalan 100,000. Tapi kalau bila korang keluar 3 hari, korang keluar tablik lah orang panggil sekarang, tapi kita orang panggil keluar 3 hari, Khuruj. Bila korang keluar Khuruj ni, satu amalan untuk orang yang single, bila korang keluar satu amalan darab dengan 700,000 kali. So mana lagi banyak? Tapi untuk orang yang dah berkahwin, 700 darab 700,000 untuk satu amalan. Contoh korang baca Al-Mulk, satu huruf tu 700,000. Tapi untuk orang yang dah berkahwin, 700,000 darab 700,000 bersamaan 4.9 juta. Satu amalan. So banyak tak banyak? Korang boleh check, korang boleh tanya ustaz-ustaz ke, korang boleh tanya sesiapa yang pernah keluar ke, diorang akan cakap benda sama. Kalau Zaidi salah, betulkan balik dia sebenarnya bukan keluar berdakwah pun. Kita bukan nak pergi dakwah orang ke apa. Dia lebih kepada nak tarbiyah diri sendiri. Macam apa yang jadi pergi, apa benda yang kita bercakap tu sebenarnya kita bercakap dekat diri kita. So apa-apa bila nak bercakap kan, kita pergi keluar jalan-jalan, pergi jumpa orang tu kan, awal-awal kena niat apa yang kita cakap tu untuk diri sendiri. Lebih macam tu lah. Sebab bila keluar ni, solat jadi teratur. Sebab malu lah ikut orang kan, apa semua. Solat jadi teratur. Kira satu hari tu, kalau korang keluar dalam masa 3 hari tu, 3 hari tu memang komplit dengan setiap amalan. Okay, pagi akan bangun tahajud. Pagi memang semua akan bangun tahajud. Kalau ada buat solat sunat tasbih ke, lepas tu ada majlis ilmu, lepas tu ada tadarus, sampailah ke malam. Tapi ada certain orang yang pandang skeptikal pasal tablik ni. Sebab mostly yang kecoh-kecoh pasal orang yang buat masalah ni, orang yang pernah keluar. Sebenarnya korang tak boleh salahkan tablik, korang tak boleh salahkan agama, korang kena salahkan individu. Sebab bukan agama yang buat macam tu. Kalau orang yang buat masalah tu, anggap dia ujian lah untuk dia, ujian. Kita nak cakap lebih-lebih pun takut benda tu datang kat kita, takut kita pula tak boleh hadap kan. Macam ni Kak apa tu, ada akak tu, Allah lupa dah, Kak Ira dia hantar anak dia dekat madrasah Ustaz Azhari. So Ustaz Azhari ni akan bawa budak-budak madrasah dia untuk keluar 3 hari sekali. Boleh tanya Kak Ira. Dan berapa kali umrah Zaidi? 2. First yang betul-betul saya nak pergi. Yang second time cerita dia, time tu saya tak ada dapat offer job apa lagi. Tapi saya duduk tengok Aiman dengan Mamat MK, dengan Syazwan, dengan Oki, tengok geng-geng ni pergi umrah. Saya rasa macam ya Allah, jealousnya. Tapi dalam hati tu macam teringat macam tak apa, aku yakin Allah mesti akan bagi. Selang 3 hari Zaidi dapat teks, Zaidi watak leading shoot location dekat Madinah, Mekah, KL. Sumpah nangis tu time tu.
Sebab jadi dalam masa seminggu tu memang jadi dia nampak posting tu je. Jadi rasa macam bapak jealous gila. Yo, dia pergi tablik ni sebenarnya nak betulkan diri je. Nak betulkan diri, bukan nak jadi, nak tunjuk bagus untuk orang ke, nak orang panggil kita apa, faham lah. Tapi sebenarnya nak, ya kak, saya faham akak punya feeling tu. Sebab akak nak explain dekat orang pun akak tak pandai kan. Kalau orang tanya akak best ke tak pergi umrah, mesti akak tak boleh explain kan. Ya, rezeki. Dah lah pergi free, orang bayar pula tu. Best. Ya, saya rasa dua umrah yang saya pergi tu something magical lah yang happen. Jadi betul ke kalau tablik ni praktis untuk kematian praktis untuk kematian untuk isteri dan anak. Okey, jadi bagi tahu kalau orang yang dah kahwin keluar 3 hari, tapi korang kena pandai manage lah. Korang kena pandai manage, kena pandai bagi tahu kat isteri apa fadilat dia. Sebab bila orang yang dah berkahwin ni, bila keluar tablik, macam tadi jadi cakap, satu amalan orang yang dah berkahwin akan dapat 700,000 dah. Darat 700,000 berapa? 4.9 juta lebih kurang macam tu, 4. Tapi berjuta untuk satu amalan satu amalan. Katakan korang baca surah Qul Huwallahu Ahad, ada berapa puluh huruf kat situ. Setiap satu huruf tu korang akan dapat juta. Kalau orang yang dah kahwin, walaupun wife dia kat rumah tak keluar, wife dia akan dapat lebih banyak daripada apa yang husband dia buat. Sebab satu, wife dia jaga rumah. Second, wife dia jaga anak. Third, wife dia uruskan semua apa-apa yang jadi kat rumah. Dan lagi satu, dia redha dengan apa yang husband dia buat. So dia akan dapat lagi banyak daripada husband dia. Dia ramai orang macam, saya perasan lah, mungkin tak semua, tapi saya perasan bila wife tak tahu fadilat bila husband dia keluar, ada jadi berat lah. Sebab dia rasa dia tak dapat apa-apa, tapi sebenarnya dia punya fadilat tu, ya Allah, kau lagi banyak dapat daripada husband kau. Macam gitu lah. Tu je lah dia boleh beritahu pasal tablik. Tapi memang turning point lah. Untuk perempuan pun ada juga. Tapi dia panggil masturat. Nangis tak berhenti air mata kan. Ya kak. Tapi nangis tu lah yang padamkan. Kakak tahu kan pasal tu kan, yang padam. Haji Izzat mana? Ada kat rumah Kila. Salam dia Brunei. Salam. Tentang sunnah Nabi ni, dakwah keluar kena diam. Okey, jadi begitu yang keluar time tablik ni, daripada bangun tidur sampai nak ketidur balik, A to Z semua follow sunnah. Seratus pada syahid tau. Kalau orang-orang yang umat-umat zaman dulu nak pergi syahid perang lah. Tapi specialnya umat Nabi Muhammad ni, korang hidupkan sunnah je. Hidupkan sunnah 100 pada syahid. Sebab apa dia punya ganjaran besar? Cuba korang pergi pavilion. Pergi pavilion pakai serban. Cuba korang pergi pavilion pakai, bawa tasbih kat tangan ke, korang pakai jubah ke. Orang pandang pelik tak? Sebab dekat akhir zaman ni dah, agama ni akan dipandang ganjil. Saya rasa ada dalam hadis kot, Nabi ada sebut Islam akan datang dalam keadaan ganjil dan akan diakhiri dengan dalam keadaan ganjil. Sebab itulah dia punya fadilat tu besar. Macam gitulah. Korang boleh tanya Ustaz balik. Zaidi share ni apa yang Ustaz sampaikan kat Zaidi. Macam-macam kes sekarang, cerai pergaduhan. Ya, minta jauh. Minta jauh. And sebenarnya jangan bercakap lah pasal orang. Kalau boleh jangan heboh-hebohkan nak pergi repost ke apa-apa. Kita tak tahu benda tu sahih ke tak. Kalau benda tu salah,
tak sia-sia buka aib orang macam gitu je. Tu Masturat kat Cyberjaya. Saya tak tahu pasal Masturat ni sebab saya tak pernah join. Kat sini Sabah pun macam-macam orang dari luar datang. Ya, kita sebenarnya kita tak tahu pun tabligh ni. Sebenarnya tabligh ni tengah bergerak tau satu dunia. Cuma kita je tak nampak. Tabligh ni adalah selain daripada mengembala kambing, tabligh ni adalah kerja pertama Rasulullah. So kalau apa specialty umat jadi umat Nabi Muhammad ni kan. Hari tu ada bayan daripada ustaz apa tak, saya lupa. Dia cakap kita kena rasa diri kita ni Muhammad first dekat mahsyar nanti. Walaupun kita umat jangka hayat umur paling pendek, tapi kita still yang akan paling depan kat mahsyar nanti. And Allah dah janji yang selagi umat Nabi Muhammad tak semua masuk syurga, selagi tu umat lain takkan sempat dihisap. Takkan dihisap lagi. So maksudnya Allah dahulukan umat Nabi Muhammad. And contoh kata umat Nabi Nuh kan, Nabi Nuh apa semua kan hidup sampai beribu tahun, beratus tahun. Tapi diorang punya amalan tak ada macam tadi tu yang hidupkan sunnah 100 pahala syahid. Tak ada. Diorang satu amalan satu pahala. Satu amalan satu pahala. Tapi Allah bagi kelebihan orang umat Nabi Muhammad ni jangka hayat umur dia pendek, tapi amalan dia boleh menyamai dengan umat-umat zaman dulu. Macam itulah. Jadi tak pandai nak share, kena ada ustaz. Ya, bila kita tahu fadilat, macam kita tahu, contoh kita tahu kita kena masuk office esok. Masuk office, bos cakap siapa masuk office aku bagi 500. Mesti kita pergi kan. Ni sebab kita tak tahu apa fadilat dia tu yang kita malas tu. Samalah, saya cakap ni pasal saya. Dia kadang-kadang kawan-kawan macam Syahir, Ustaz Zul, Ustaz Zahari, yang lain-lain tu, diorang banyak yang macam Eddie tak keluar ke? Tak keluar. Kawan macam tu sangatlah bagus. Korang kena cari kawan-kawan yang macam tu. Kawan-kawan circle yang lah abang ni yang mendunia tu mendunia. Saya tak sharing, saya cerita je ni. Anak akak kata best Kuruj. Alhamdulillah. Tapi anak akak sumpah bagus kak. Bagus je tu, diam je dia. Ustaz pun cakap dia jenis yang tak tinggi suara, baik dia. Kak, saya tak ada sharing pun kak. Saya bercerita macam gitu je. Ya betul. Korang kena cari pilot. Bila masa pilot pula, korang kena cari circle yang tak salah korang nak berkawan dengan orang lain ke apa, tapi at least circle ni untuk korang berkawan. Circle ni sahabat. Circle ni yang untuk mengajak kita kebaikan. Sebab ada satu Syekh ni cakap nak istiqomah ni senang. So bila kita dengar pun istiqomah ni sebenarnya benda paling susah. Tapi ulama' tu cakap kita nak istiqomah ni kita kena duduk dalam suasana. Contohnya kita duduk dalam macam ni lah perumpamaan. Kalau kita berkawan dengan orang yang pemabuk, mungkin esok lusa kita akan minum juga. Kalau kita berkawan dengan orang yang wangi, mungkin esok lusa kita akan jadi wangi macam orang tu juga. Lebih kurang macam tu lah. Kawan ramai tak apa, tapi kawan rapat tu yang kawan tak bersalah, tapi pandai lah gap. Kita kena pandai fisik untuk benar.